Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 16 Oktober 2016, negara kita telah dikejutkan dengan satu kes bunuh kejam di mana seorang lelaki sanggup menikam bakal abang iparnya sebanyak 6 kali sehingga mati di Terengganu. Kejadian tetak dan tikam ini berlaku di perkarangan tempat letak kereta Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Terengganu, Maidam, Bukit Besar yang melibatkan mangsa Muhammad Syukri Hussein, 34 tahun, seorang kaki tangan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Kelantan. Manakala suspek Muhammad Hafiz Muhammad, 29 tahun, seorang tukang rumah berasal dari Kampung Baloh, Manir, Kuala Terengganu, dan kes bunuh ini terjadi berpunca dari suspek yang ingin mengahwini adik perempuan mangsa Azlina Hussein, 27 tahun. Konflik mula timbul apabila suspek yang ingin berkahwin dengan adik perempuan mangsa Azlina dipercayai telah berkahwin dan merupakan suami orang. Pada ketika itu, Azlina yang sedang hangat bercinta dengan suspek berhasrat untuk mengahwini lelaki itu. Dia yang mula mengenali suspek sejak 6 tahun lalu menerusi telefon, namun hubungan mereka terputus seketika ekoran kekangan kerja dan kembali berhubung rapat sejak tahun 2014. Hasrat Azlina untuk melangsungkan perkahwinan dengan suspek dibuat pada tahun kejadian iaitu tahun 2016. Ekoran hubungan mereka sudah mula rapat sebagai kekasih. Walaupun suspek telah beberapa kali menangguhkan perkara tersebut apabila diajak berkahwin sejak setahun sebelumnya. Suspek kemudian berjanji untuk mengahwini Azlina, namun keluarganya curiga selepas suspek yang sepatutnya datang ke rumah dengan keluarganya namun datang bersendirian malah telah menangguhkan majlis pertunangan mereka Mac 2016 dengan alasan ayahnya mati. Sebagai abang yang tua, Allahyarham Syukri yang mengesyaki sesuatu dan kerana kasih seorang abang kepada adik, Allahyarham mula menyiasat latar belakang suspek sebelum diserahkan adiknya. Allahyarham telah merujuk ke Pejabat Agama Islam Kuala Terengganu pada September 2016 dan mendapati suspek sebenarnya telah berkahwin pada tahun 2010. Dia kemudian memberitahu kepada Azlina tentang perkara ini, namun cinta telah membutakan kebenaran. Azlina tidak mempercayai kata-kata abangnya, sebaliknya mengambil keputusan untuk terus mempertahankan serta mempercayai kekasihnya yang memberitahu bahawa dia masih bujang. Perkahwinan Azlina mula ditentang oleh keluarga, bahkan Allahyarham Syukri juga menasihati Azlina untuk tidak teruskan niat untuk berkahwin dengan suspek dan meminta adiknya agar membuat keputusan yang tepat. Azlina yang tidak mempercayai bahawa kekasihnya adalah suami orang telah membuat perjanjian dengan keluarganya. Jika dapat dibuktikan bahawa kekasihnya adalah suami orang, maka dia akan memutuskan ikatannya dengan suspek. Dan sebab itulah pada hari kejadian, mangsa bersama adiknya serta 6 lagi ahli keluarga terpaksa bertolak ke Kuala Terengganu dari Kelantan bagi mengesahkan status perkahwinan suspek. Mereka sekeluarga kemudian terkejut apabila diberitahu pihak Pejabat Agama Islam daerah Kuala Terengganu ketika berada di bilik kaunseling bahawa suspek bukan sahaja sudah berkahwin, malah telah pun beristeri 2. Azlina semestinya terkejut kekasih yang amat dipercayainya telah menipunya. Setelah status kekasihnya terbongkar, Azlina perlu menunaikan janji yang telah dibuat kepada keluarganya dan memutuskan hubungannya dengan suspek di situ juga. Keputusan yang dibuat oleh Azlina itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima suspek yang kemudian cuba memujuk kekasihnya untuk teruskan hubungan mereka. Di sinilah bermulanya pertengkaran mulut di antara suspek dan mangsa dalam bilik kaunseling selepas status berkenaan terbongkar. Kemudian mangsa bersama keluarganya bersiap untuk pulang ke tempat letak kereta tetapi diekori oleh suspek. Ketika itu, Allahyarham kemudian telah mengajak suspek untuk pergi minum air bersama dalam usaha untuk menenangkan suspek. Manakala Azlina dan ahli keluarga lain pergi ke kereta. Namun tidak lama kemudian dikatakan berlaku pertengkaran dan pergelutan antara suspek dan mangsa. Dalam pertengkaran itu, suspek dipercayai mengeluarkan pisau sepanjang 6 inci lalu menikam sebanyak 6 kali terhadap mangsa yang 2 darinya di leher dan dada kiri sehingga membawa kematian kepada mangsa. Pisau itu rupa-rupanya memang dibawa oleh suspek yang dibungkus di dalam surat khabar dan disimpan oleh suspek di dalam poket seluarnya.
Kejadian itu disedari oleh pengawal keselamatan namun tidak mampu berbuat apa-apa berikutan suspek bersenjata dan mengacukannya. Pengawal keselamatan pada mulanya telah menutup pintu pagar namun membukanya semula apabila diugut oleh suspek. Suspek kemudian melarikan diri menaiki sebuah kereta jenis Honda Civic. Keluarga mangsa juga sedar kejadian itu apabila mendengar keriuhan dan segera ke tempat kejadian sebelum mendapati mangsa telah terbaring berlumuran darah dan telah meninggal dunia akibat ditikam bertubi-tubi oleh suspek. Panggilan kecemasan telah dibuat kepada pihak berkuasa yang datang tidak lama kemudian. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Wan Abdul Aziz Wan Hamzah berkata, suspek telah melarikan diri dengan sebuah kereta bernombor plate QMD 6252 dengan bantuan 2 orang rakannya. Suspek turut mengacu kepada pengawal keselamatan yang menjaga pagar utama Pejabat Maidam dengan menggunakan pisau yang sama. Pihaknya turut meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV bagi mengenal pasti suspek dan rakan-rakannya. Polis kemudian melancarkan gerakan memburu suspek dan rakannya dengan melakukan ops tutup dan percaya suspek dan rakan subahatnya masih berada dalam negeri itu. Pihak polis meminta orang ramai agar tidak melindungi suspek yang sedang diburu dan juga meminta orang ramai yang mengetahui lokasi suspek supaya dapat menyalurkan maklumat bagi membantu siasatan. Pada 18 Oktober 2016, pemilik Honda Civic dan bapa saudaranya ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes pembunuhan mangsa. 2 lelaki terbabit masing-masing berusia 27 tahun dan 55 tahun ditahan dalam 2 serbuan berasingan kira-kira jam 4.30 petang dan 4.45 petang. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu, Asisten Komisioner Wan Abdul Aziz Wan Hamzah berkata, pemandu Honda Civic dinaiki suspek yang juga rakannya ditahan dalam serbuan 4.30 petang di rumah di Jalan Tanjung Bunut, Kampung Buloh. Hasil siasatan, lelaki yang bekerja sebagai tukang rumah memaklumkan kereta Honda Civic yang digunakan dalam kejadian itu diserahkan kepada bapa saudaranya untuk disorok di kampung dusun Tembakau. Susulan maklumat itu, polis menahan seorang lagi lelaki pada pukul 4.45 petang. Polis turut menemui kereta itu yang disorokkan di tepi kawasan padang rumput di bersebelahan kandang lembu di kampung dusun Tembakau. Wan Abdul Aziz berkata, pihaknya turut bekerjasama dengan polis di kawasan sempadan bagi memastikan suspek tidak dapat meloloskan diri ke negara jiran. Rakan suspek yang bertindak sebagai pemandu juga memaklumkan suspek pulang bersama ke rumahnya di Jalan Tanjung Bunut, Kampung Buloh Gading selepas kejadian tikam itu bagi mengambil motosikal yang ditinggalkan di rumah berkenaan. 2 lelaki terbabit kini direman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Keesokannya pada 19 Oktober 2016, suspek telah ditahan oleh pihak polis pada 12.30 tengah hari dan ketika ditahan, suspek yang berada dalam keadaan letih dan lesu dipercayai keluar mencari makanan di tepi jalan hadapan Sekolah Kebangsaan Kampung Tengah, Jalan Jeram Manir, Kuala Terengganu. Wan Abdul Aziz berkata, suspek ditahan sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Kuala Terengganu yang melakukan operasi di kawasan berkenaan. Turut ditemui adalah senjata yang dipercayai digunakan dalam kejadian berkenaan. Menurut Wan Abdul Aziz, kira-kira pukul 1.40 tengah hari, seorang tukang rumah yang juga rakan suspek tampil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu bagi menyerahkan pisau yang digunakan dalam kejadian itu. Katanya selepas kejadian tersebut, suspek berjumpa rakannya itu di Manir bagi menyerahkan pisau berkenaan dan meminta tukang rumah tersebut menyimpannya. Suspek sempat memaklumkan kepada rakannya bahawa dia telah menikam orang dan memintanya menyimpan pisau sepanjang 35 cm itu. Namun setelah membaca akhbar berhubung insiden itu, lelaki berkenaan berasa takut dan mengambil keputusan menyerahkannya kepada polis. Suspek Muhammad Hafiz Muhammad bersembunyi selama 4 hari dari buruan polis dengan bapa saudara dan rakan subahat ditangkap semalam. Suspek dipercayai bersembunyi di beberapa rumah kosong di sekitar Manir sejak hari kejadian. Perintah reman selama 7 hari juga telah dikeluarkan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Pada 1 November 2016, suspek telah didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu.
Tertuduh hanya mengangguk faham ketika pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dibacakan di hadapan Magistrate Abdul Hayy Salim. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang bekerja sebagai tukang rumah didakwa membunuh Muhammad Syukri Hussein, 34 tahun di kawasan parkir Kompleks Sri Iman, Kuala Terengganu jam 11.30 pagi pada 16 Oktober 2016. Bagi kesalahan itu, tertuduh berdepan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Namun tiada sebarang pengakuan direkodkan sebelum Abdul Hayy menetapkan 4 Disember 2016 sebagai tarikh sebutan semula kes. Tertuduh juga tidak ditawarkan sebarang jaminan. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Minhad manakala tertuduh diwakili Peguam Mazlan Mat Zain. Pada 28 April 2019, Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu memerintahkan suspek membela diri atas dakwaan membunuh mangsa 3 tahun lalu. Keputusan itu dibuat Hakim Datuk Abdul Wahab Muhammad selepas mahkamah mendapati pihak pendakwaan berjaya mengemukakan kes prima facie terhadap Muhammad Hafiz Muhammad, 32 tahun. Mahkamah akan mendengar keterangan pembelaan tertuduh pada 13, 14 dan 15 Mei 2019. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Amir Abu Bakar Abdullah manakala tertuduh diwakili Peguam Mazlan Mat Zain. Pada 28 Ogos 2019, suspek telah dijatuhi hukuman gantung mandatory oleh Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu selepas didapati bersalah membunuh mangsa 3 tahun lalu. Keputusan itu dibuat Hakim Datuk Abdul Wahab Muhammad kepada tertuduh Muhammad Hafiz Muhammad, 32 tahun kerana pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes di akhir pembelaan. Berdasarkan pertuduhan, suspek didakwa membunuh Muhammad Syukri Hussein, 34 tahun dengan menikam mangsa menggunakan pisau sebanyak 6 kali. Perbuatan terhadap mangsa yang juga bakal abang ipar tertuduh itu dilakukan di tempat letak kereta Kompleks Sri Aman, Kuala Terengganu pada 16 Oktober 2016. Tertuduh dilihat menitiskan air mata selepas hukuman di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan itu dijatuhkan terhadapnya. Azlina mengaku sangat terkilan kerana disebabkannya abangnya yang menjadi mangsa. Dia yang kelihatan teramat sedih apabila ditemu bual oleh wartawan memang jelas menunjukkan wajah kekesalannya. Namun yang lebih menyedihkan adalah hasrat mangsa untuk menimang cahaya mata sulungnya tidak kesampaian. Isterinya Nuriyah lah 34 tahun ketika kejadian sedang sarat mengandung dan dijangka bersalin sebulan selepas kejadian. Nuriyah berkata arwah suaminya adalah seorang yang baik hati dan amat sukakan kanak-kanak kerana belum mempunyai anak sendiri biarpun sudah 4 tahun berkahwin. Kejadian ini memberi pengajaran kepada wanita supaya mendengar nasihat keluarga walaupun amat sukar untuk diterima apabila sedang mabuk bercinta. Namun jika sudah terjadi seperti kes ini, maka sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Syukri. Semoga syurga buatnya yang meninggal dunia demi melindungi keluarganya. Sekian.